Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini cikgu nak menerangkan sedikit tentang pelajaran kita, iaitu tentang bab 1, bakteria, mikroorganisma. Okey, yang pertama, apakah itu maksud mikroorganisma? Okey, mikroorganisma bermaksud benda hidup yang sangat kecil yang hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop. Benda hidup yang sangat kecil, kita kena sebut benda hidup lah, jangan sebut benda. Benda hidup yang sangat kecil yang hanya boleh dilihat di bawah mikroskop. Okey. Dan bahasa kampung dia, bahasa seharian kita sebut kuman. Okey. Tapi sebenarnya dalam dunia ni ataupun sekitar kita ni terdapat tersangat banyak mikroorganisma. Okey. Walau bagaimanapun kita boleh kelaskan mikroorganisma ini kepada 5 kumpulan, okey, berdasarkan ciri-ciri sepunya lah. Okey. Sebelum tu cikgu perkenalkanlah 5 kumpulan tersebut. Okey, yang pertama adalah virus, yang kedua bakteria, yang ketiga fungus atau kulat atau fungi, yang keempat protozoa, dan yang kelima adalah alga. Okey, daripada lima-lima ni cikgu boleh pecahkan kepada 2 kumpulan yang besar pula, iaitu yang pertama kumpulan yang terdiri daripada satu sel. Maksudnya mereka ni paling ringkas. Maksudnya kalau ibarat dia macam kalau kita nak bina sebuah rumah, bermula dengan seketul bata. Jadi paling ringkas tu seketul bata tu lah. Maksud tak boleh pecah, maksud kita tak boleh setengah bata tu kita tak kira lah. Jadi kita kira satu unit sel tu satu bata tu. Jadi kumpulan yang pertama ni mereka hanya ada satu sel tu saja, ada seketul tu saja. Okey, kumpulan ini adalah virus, bakteria dan protozoa, ataupun dipanggil mikroorganisma unisel. Ya. Jadi lepaslah virus, bakteria, protozoa memang satu sel. Bila satu sel ni maksudnya sangat kecil dan confirm kena lihat bawah mikroskop. Di antara 3 ni yang paling kecil adalah virus, kemudian bakteria, kemudian protozoa. Okey, kemudian yang 2 lagi yang cikgu tak masuk grup ni, maksudnya ini adalah iaitu fungus dan alga. Okey, fungus dan alga ni adalah mereka ada yang satu sel dan ada yang banyak sel. Jadi kita, maksudnya dia ada yang kecil, ada yang banyak sel yang besar. Jadi kita kelaskan kepada kumpulan yang kedua lah. Okey. Seterusnya cikgu nak go one by one group lah. Okey, grup yang pertama bakteria. Okey, bakteria dikelaskan berdasarkan bentuk dia, berdasarkan nota yang cikgu bagi sebelum ni. Okey, ataupun kamu boleh refer dah buku lah. Okey, iaitu bentuk yang pertama kokus. Jadi bakteria ni bila nama dia ada perkataan kokus tu, maksudnya confirm dia berbentuk bulat ataupun spherical, ataupun kamu sebut kokus, COKUS bahasa Melayu. Okey, kemudian berbentuk rod ataupun bacillus bahasa Melayu BASILUS. Kemudian berbentuk berlingkar atau berpilin atau spirillum. Dan yang keempat bentuk yang dipanggil vibrio, ataupun kamu kata boleh sebut bentuk koma shape. Bentuk dia seakan-akan macam kalau kita lukis cendol tu. Okey. Jadi ini adalah bakteria. Jadi bakteria satu sel hanya boleh dilihat di bawah mikroskop lah. Okey. Dan di nota tu cikgu tulis live as parasite, maksudnya, dan saprofit tu, maksudnya bakteria ni cara pemakanan dia yang pertama, parasit ni dia duduk dalam badan benda hidup yang lain dan dia mengambil zat, mencuri makanan daripada benda hidup yang lain lah. Dan seterusnya benda hidup tu akan mati. Okey. Dan jenis yang kedua adalah saprofit bahasa Melayu SAPROFIT. Ini adalah bakteria yang makan benda reput, ataupun kita kata dia mereputkan benda yang mati, memecahkan sel-sel benda hidup yang telah mati lah. Contoh bila benda hidup mati, jadi bakteria ni akan mereputkan. Contohnya bangkai-bangkai lah. Jadi bakteria ni dipanggil saprofit. Okey. Okey, seterusnya virus.
kumpulan yang seterusnya, mikroorganisma, virus. Ini memang sekarang terkenal lah antara semua ni. Sekarang ni time waktu virus tengah viral, tengah popular berbanding yang lain. Sebab hari-hari kita dengar virus coronavirus. Jadi coronavirus duduk dalam geng ni lah, dalam kumpulan ni. Okay, virus adalah mikroorganisma paling kecil, terkecil. Jadi dia dan kalau situ only visible, hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Okay, iaitu mikroskop yang mempunyai kuasa yang resolusi yang sangat tinggi lah. Kalau guna mikroskop biasa memang tak nampak virus sebab dia sangat kecil. Jadi kita guna mikroskop elektron. Ini biasanya ada di hospital-hospital besar lah. Okay, dan semua virus adalah parasit. Maksudnya virus ni kita boleh kata semua virus jahat. Sebab tu kalau kita kata kat orang, hang ni virus, maksudnya dia tahu dah dia jahat, merosakkan. Siapa yang ada sifat merosakkan tu dia keturunan virus. Ya. Okey. Jadi senang, virus semua jahat, semua parasit dan paling kecil. Okey, next. Kumpulan seterusnya fungi. Ataupun cikgu pi ni dulu lah, protozoa dulu sebab depa tadi satu geng kan, 3 tu. Okey, protozoa adalah single cell mikroorganisma, satu sel dan dipanggil haiwan. Tadi bakteria, virus kita tak panggil haiwan. Haiwan kita panggil virus dengan bakteria saja. Tapi protozoa ni pasal apa disebut haiwan? Sebab salah satu cirinya adalah ia boleh bergerak, can move about. Okey, dan boleh dijumpai tempat lembap ataupun dalam kolam lah. Biasa kolam air tawar memang banyak. Okey. Dan protozoa ni juga adalah dia ada pemakanan dia bersifat parasit pun ada, iaitu dia tumpang benda hidup yang lain dan dia mendapat zat daripada makanan, daripada haiwan tersebut atau benda hidup tersebut lah. Kalau dia masuk dalam badan kita, dia dapat zat daripada badan kita. Jadi dia parasit. Okey. Dan tadi cikgu lupa nak sebut dari segi pembiakan. Kalau virus tadi, pembiakan dia adalah dia masuk dalam badan bakteria dan dia boleh membiak menggunakan DNA bakteria lah. Okey. Dan dia dipanggil replikasi. Okey, bakteria pula pembiakan dia secara asek adalah pembelahan dua. Jadi bila bakteria tu matang, dia belah dua jadi dua bakteria yang baru. Okey, nasib baik kita bukan cara macam tu. Kalau tidak, mak kamu belah badan dia jadi dua, dapat dua orang anak, mak kamu hilang, jenuh. Okey. Jadi untuk protozoa pun sama, dia belahan dua juga. Dia satu, dia belah jadi dua. Dua belah tu jadi 4, jadi double yang tu lah. Okey. Seterusnya kita balik ke fungi tadi, fungus. Fungus ini adalah, kalau tadi protozoa haiwan, fungus dan alga. Cikgu sebut sekejap lah. Kulat dan alga ni memang tumbuhan. Okey. Kulat kalau kita tengok tidak boleh membuat makanan sendiri sebab tidak ada klorofil. Kalau kita tengok kulat, tak ada pun kulat berwarna hijau. Siapa yang pernah jumpa kulat warna hijau, dia orang pertama jumpa, dia mungkin boleh buat duit lah. Sebab dia orang pertama yang jumpa kulat di dunia ini berwarna hijau, ada klorofil. Setakat ni tak ada. Okey, jadi kulat tidak boleh membuat makanan sendiri sebab tiada klorofil. Dan tentulah dia, kalau tengok di bawah tu, kulat adalah parasit dan juga ada setengahnya saprofit. Okey, parasit sama macam tadi, dia duduk kat haiwan lain, dia dapat makanan di situ. Contoh cikgu bagi paling mudah, kalau kita ada panau atau kurap. Panau dan kurap tu adalah kulat yang ada di badan kita. Jadi dia mendapatkan zat pada badan kita lah. Jadi siapa yang ada kulat panau tu, jangan duk belah, dia curi zat pada badan kita. Okey, dan satu lagi, kulat adalah bersifat parasit, saprofit. Yang ni dia memang mendapat makanan daripada benda yang mati. Jadi dia mereputkan benda hidup yang telah mati lah. Tu lebih kurang bakteria tadi juga. Okey. Jadi ada dua jenis pemakanan yang diamalkan oleh kulat. Okey, cikgu teruskan. Okey, sebelum tu, kulat ni, untuk bahagian kulat ni kita cuma perlu ingat ada dua jenis kulat yang popular. Yang pertama adalah yeast, yang mak kamu guna untuk buat menaikkan adunan roti, adunan donat semua tu. Okey, dan yeast ini membiak dengan cara budding atau penunasan. Dia akan menghasilkan tunas. Okey, dan yeast satu sel lah. Okey.
Tadi cikgu tahu fungi ni ada satu sel, ada banyak sel. Jadi contoh satu sel tu yeast yang kita buat roti. Yang banyak sel adalah kulat yang tumbuh atas roti yang kita biak atas meja ataupun yang dah tamat tempoh, kulat hitam tu. Itu adalah kulapuk roti atau mukur, M-U-K-O-R. Jadi kulat ni membiak dengan cara kulat ini membiak dengan cara penghasilan spora. Kalau tadi yeast, budding atau penunasan, yang ni menghasilkan spora. Okey, seterusnya tapi kumpulan mikroorganisma yang terakhir iaitu alga. Alga ni sama dengan kulat, iaitu tumbuhan juga. Cuma bezanya alga berwarna hijau, maksudnya dia ada klorofil. Jadi dia boleh menjalankan fotosintesis. Maksudnya alga ni buat makanan sendiri. Okey. Dan alga membiak sama dengan bakteria, belahan dua juga. Okey. Dan alga ni semuanya boleh buat makanan sendiri. Jadi dia tidak ada yang parasit lah. Tak ada alga yang memudaratkan. Dia berlawanan dengan virus. Semua virus memudaratkan, alga tidak memudaratkan. Okey. Seterusnya cikgu nak bincang tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau pembiakan mikroorganisma. Dia lebih kurang macam kita juga. Okey, untuk mikroorganisma tadi hidup, jadi yang pertama dia perlukan makanan, nutrien. Kalau ada makanan, tempat banyak makanan, contoh benda reput dan sebagainya, di situ akan mereka akan membiak dengan pesat lah. Okey. Kemudian faktor yang kedua dari segi suhu, temperature. Okey. Untuk suhu ni kita kena ingat kebanyakan ataupun hampir semualah mikroorganisma membiak pada suhu badan manusia. Berapa suhu badan manusia? Okey, suhu badan manusia tak kiralah bangsa apa, Negro kah, Mongolia kah, Melayu kah, Cina kah, India kah, Arab kah, selagi dia manusia, suhu badan normal 27 darjah Celsius. Okey, jadi kalau kamu nak terangkan dari segi faktor suhu, kamu kata mikroorganisma membiak dengan pesat atau dengan aktif, okey, pada suhu badan manusia ataupun sekitar 37 darjah Celsius. Okey. Jadi maksudnya suhu yang terlalu tinggi, yang terlalu sejuk, jadi dia tak sukalah, dia tidak membiak dengan pesat lah. Okey. Kemudian seterusnya keamatan cahaya dari segi faktor cahaya, gelap atau cerah. Okey, kebanyakan mikroorganisma memang suka tempat yang gelap. Jadi dia membiak dengan pesat lah pada tempat gelap. Kecuali satu saja, sebab dia perlu cahaya untuk buat makanan, jadi dia kena duduk tempat cerah. Okey, iaitu alga. Jadi alga memang kena duduk tempat yang ada cahaya. Okey, seterusnya humidity atau kelembapan. Kalau kita tak suka lembap, tapi mikroorganisma suka lembap. Jadi sebab tu jangan pakai baju yang lembap, luar tu yang lembap. Jadi nanti kurap-kurap kulat akan tumbuh dengan seronok sebab dia suka tempat lembap. Okay, dan akhir sekali, faktor yang mempengaruhi pembiakan mikroorganisma adalah nilai pH. Maksudnya berasid ke, berakali ke, ataupun neutral. Okay. Jadi mereka ni suka neutral. Mereka akan terjejas bila keadaan tu berasid ataupun berakali. Maksudnya alkali dia tak suka, berasid dia tak suka. Jadi dia membiak pada keadaan suhu atau pH yang neutral atau 7. Okey ya. Okey. Jadi cikgu stop di situ dulu. Jadi cikgu harap bila kamu dah tengok video ni, kamu fahamlah apa maksud mikroorganisma. Secara ringkas boleh terangkan ciri-ciri 5 kumpulan mikroorganisma tu, dan boleh menyatakan 5 faktor yang mempengaruhi mikroorganisma. Okey. Setakat itu dulu. Okay, sampai jumpa lagi. Okay, take care and have a nice day. Bye.